Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Hai hai. Okey, good morning, good morning. Okey, salam bahagia, salam kasih sayang, salam semua-semualah. Kan. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi dihimpunkan pada hari ini untuk bersama-sama JM setiap jam 11 pagi. Setiap jam 11 pagi. Okey, hari ini dengan tajuknya adalah berbekalkan RM300 JM membina jenama Aura Rezeki. Macam mana tu JM? Okey, kenalah tengok sampai habis perkongsian JM ni. Okey, seperti biasa JM minta sangat-sangat yang berada di IG, yang berada di TikTok, yang berada di page Facebook, okey, tolonglah tekan button share. JM faham korang semua ada yang work from home. Jadi kenalah tengok, kenalah kita tahu keberkatannya bila dah amanah, bila dah majikan amanahkan untuk bekerja daripada rumah. Walaupun majikan tak nampak, tapi kita kena ada tanggungjawab, jujur dan amanah untuk melaksanakan kerja-kerja kita. Janganlah kau pula tengok live dengan JM. Tapi tak apalah kalau sambil-sambil dengar, sambil buat kerja, okey. Janganlah kau fokus saja kan dekat dekat live JM ni. You all boleh tekan button share, okey, button share, dan nanti bila mungkin lepas mungkin lepas ada masa, okey, ada masa dan ada mungkin waktu lunch anda boleh tengok balik tau daripada lockdown pertama sehingga lockdown ke-10 hari ni. Ada 10 topik yang JM sudah kongsikan. Jadi you all juga boleh tengok di page Aura Rezeki Malaysia ataupun boleh tengok dekat YouTube. YouTube Aura Rezeki YouTube Aura Rezeki. Jadi banyak sangat perkongsian yang JM kongsikan. Okey, Waalaikumsalam Noli. Kita kat sini ada Sarah Lee, kita ada Nurul Yasmin, kita ada Roha daripada Singapura, kita ada Asha, kita ada Annie, okey, Kak Anne daripada Johor, kita ada Nur Azrina, dan ramai lagi lah kita ada pada hari ini di Facebook, di Facebook page Aura Rezeki Malaysia. Okey, kita juga ada di TikTok. Okey, mungkin ada di antara anda yang JM tak nampak nama-nama tu. Jadi terima kasih kerana bersama dengan JM pagi ni, warga TikTok dan juga IG. Okey, so alhamdulillah syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi dihimpunkan bersama-sama kita di ruangan live kita pada pagi ini setiap jam 11. So alhamdulillah syukur kepada Allah. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar Allah memberi barokahnya dan juga Allah menjentik hati kita untuk kita menjadi lebih baik dan baik untuk kehidupan kita. Bukan untuk orang lain tau. Apa yang kita buat hari ni buat untuk diri kita ni. Tahu. Macam mana nak banyak bagi penuh apa ni? Maksudnya macam mana tak apa-apalah korang. Kan? So kat sini hanya untuk yang positif aja. Yang negatif kita tak nak, Tapi tak apa, terima kasih, selamat datang, Okey, so hari ni kita buat bukan sebab orang lain. Kita buat bukan sebab komen orang lain yang negatif tu, bukan. Kita hari ni buat tentang diri kita,
Kita buat sebab kita. Hari ni kita nak berjaya, kita nak berjaya, kita nak gagal, kita nak jadi miskin, kita nak jadi kaya juga bukan disebabkan orang lain, tapi disebabkan diri kita sendiri. Jadi terima kasih kepada Facebook page Aura Rezeki Malaysia dan juga page dan juga warga TikTok. Okey, dan juga warga IG. Okey, selamat pagi, salam bahagia. Okey. Alright, so hari ni kita nak bersembang-sembang tentang bagaimana JM dengan hanya bermodalkan RM300 untuk membina jenama Aura Rezeki. Tapi kalau tanya JM macam mana nak dapat duit untuk beli pampers, kau kenalah fikir sendiri macam mana nak cari duit untuk beli pampers okey. Alright, okay. So alhamdulillah syukur. Sebelum tu JM nak kenalkan diri JM dulu. Mungkin ada di antara kita yang baru yang kenal siapa JM Miswan ni. Perempuan mana ni? Perempuan mana ni yang bercakap berceloteh tak habis-habis ni. Okay. Alright, okay, izinkan JM perkenalkan diri JM. Okay, JM adalah panggil sahaja saya dengan panggilan JM. Okay, JM tu stand for what? JM. JM lah panggilan manja. Kan? JM adalah panggilan manja. Okay, JM berasal daripada Banting, Selangor dan hari ini menetap di Bangi di Bandar Bukit Mahkota. Okey, sudah berkahwin JM ni sudah berkahwin. Mungkin ada di antara yang tanya kan, JM ni sudah berkahwin ke ataupun single ke ataupun single mother ke ataupun single parent ke, whatever lah kan. So JM sudah berkahwin, anak 3, mempunyai suami. Okey. So dan JM juga adalah pengasas bagi produk jenama Aura Rezeki. Produk apa tu? Jenama Aura Rezeki tu produk apa? Memang produk JM ni memang tidak dikenali. Memang produk JM ni adalah produk kampung-kampung. Memanglah memang kalau itulah memang tidak dikenali lah. Tapi alhamdulillah lah alhamdulillah, syukur kepada Allah melalui penyebaran JM dalam menyebarkan produk berasaskan garam bukit ini dapat membantu lebih ratusan ribu mereka yang di luar sana untuk mendapat apa? Untuk mendapat hati yang merehatkan, untuk mendapat keceriaan, untuk membangkitkan semangat diri mereka, untuk memberi keyakinan diri kepada mereka. So jadi alhamdulillah kejayaan seseorang itu bukan terletak daripada seperti yang JM selalu katakan, bukan terletak daripada berapa biji rumah yang dia ada, berapa biji kereta yang dia ada, berapa besar rumah yang dia ada. Hari ni kejayaan JM adalah berapa ramai JM dah bantu untuk mereka bangkit dan berubah untuk diri mereka. Hari ni kita buat, tuan-puan, sahabat-sahabat semua, kita buat untuk diri kita, bukan disebabkan orang lain. Okey. Alright. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, alhamdulillah. Selamat pagi warga Titi, warga IG dan juga warga Facebook. Okey, so hari ni nak tahu ke JM nak cerita pasal bagaimana JM memulakan bisnes? JM bukan orang kaya, bukan daripada kelahiran lahir-lahir terus orang kaya, tak. JM adik-beradik ada 14 orang 14 orang adik-beradik. Okey, mak hanyalah suri rumah tangga, bapa hanya buat belacan untuk besarkan 14 orang anak adik-beradik JM. Ada yang sekolah tak habis, ada yang pandai membaca dan ada juga yang tak pandai membaca. Ini cakap terus terang. So alhamdulillah JM anak bongsu. Jangan kata anak bongsu, betul lah, baguslah anak bongsu kan. Semua boleh tolong, adik-beradik lain boleh tolong. Ya, sekiranya adik-beradik itu senang, kaya raya, bolehlah tolong adik-beradik dia dekat bawah, kan. Tapi hari ni Allah nak bagi kita ni, Allah bagi kita akal dan fikiran
Ya, akal dan fikiran. Bagaimana kita untuk menguruskan akal kita, untuk menguruskan fikiran kita, semuanya terletak pada diri kita. Kita nak jadi miskin pun itu pilihan, kita nak jadi kaya juga itu adalah pilihan. So, anda nak yang mana? Terpulang. Tak payah nak jawab. Jawab dalam hati. Sebab apa? Sebab kita boleh bohong semua orang. Tapi kita tak boleh bohong diri kita sendiri. Okay? Alright. Salam Datin. Maaf, saya bukan Datin. Saya bukan Datin, saya bukan doktor, saya bukan profesor. Saya adalah wanita biasa, tuan-puan. Okay? So, okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana JM sudah mengusahakan produk berasaskan garam bukit ini sudah lebih 7 tahun. So, Alhamdulillah. Dan pengalaman bisnes, alah, baru pengalaman sikit-sikit je dah cakap macam lah pengalaman banyak. Memang tak banyak pengalaman bisnes yang JM ada. Serius dalam bisnes, okay, baru 18 tahun. Serius dalam bidang bisnes baru 18 tahun. So, Alhamdulillah. Jangan kata 18 tahun tu ilmu dah banyak. Jangan kata pengalaman dah banyak, ilmu dah banyak. Jangan kata pengalaman banyak, dah pandai lah tu. Tak. JM bukan orang yang JM masih lagi belajar. Masih lagi belajar, masih lagi mencari, masih lagi nak memperbaiki diri. Dekat sini apa yang JM kongsikan hari ini adalah pengalaman JM sendiri. Selama lebih 18 tahun dalam dunia perniagaan, inilah perjalanan JM. JM tak cerita pasal perjalanan, JM tak nak cerita pasal perjalanan orang lain. JM hari ini berkongsi tentang perjalanan diri JM sendiri, bukan perjalanan orang lain. Jadi sama ada anda terbuka untuk mengetahui apa rahsia-rahsianya, itu terpulang kepada anda. Mana yang anda rasa alah propa je, itu pun juga adalah pilihan anda. Jadi apa yang JM boleh sampaikan adalah berkongsi dan terus berkongsi. Sebab apa? Sebab antara banyak-banyak ayat-ayat dan juga kata-kata yang JM cuba kongsikan kepada anda, mungkin dengan hanya satu sahaja ayat boleh membangkitkan semangat diri anda untuk anda sedar dan buat lebih baik kepada diri anda. Jadi minta tolong kepada anda semua yang mana tolong sharekan live jam ini untuk mereka-mereka yang ada di luar sana yang tidak berkesempatan bersama dengan JM. Bukan tidak berkesempatan, dan mereka yang memang mereka tak kenal pun siapa JM ni. JM sangat-sangat suka untuk tidak dikenali lah. Tidak dikenali. Sebab saya, JM adalah orang yang biasa-biasa, macam seperti anda juga, yang masih lagi nak belajar, masih lagi baru dalam perniagaan, masih lagi nak belajar, sentiasa belajar dan terus belajar, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam semua. Okey, terima kasih. Okey, Aura Rezeki Melaka. Alright, okey. So JM hari ni, Nurul Yasmin, JM hari ni nampak biru. Okey, aura biru ni kalau mengikut mengikut apa yang JM belajar, biru ni bagus untuk komunikasi. Untuk lancar berkata-kata. Tapi adakah setiap hari JM tidak lancar berkata-kata bila tidak mengenakan baju warna biru? Okey, sebenarnya sama je lah kan. Cuma bila kita pakai baju biru dia ada kaitannya dengan komunikasi. Dia agak lebih petah lah untuk berkata-kata. Kalau hari ni anda nak buat presentation, ataupun mungkin anda hari ni nak buat live yang mana anda rasa takut, bimbang, rasa macam tak ada keyakinan diri nak cakap apa, boleh mengenakan pakaian warna biru. Tak semua biru macam JM pun tak apa. Kan? Boleh je pakai baju. Mesti ada warna biru. Macam itulah. Itu yang JM belajar kan. Itu yang JM belajar. Okey. So, JM ada bersama dengan mereka semua. Ramai lagi. Kita ada Nur Azrina. Waalaikumsalam. Kita ada ramai lagi di Facebook page. Okey, dulu pernah beli mandian garam untuk hadiah untuk naikkan aura seri wajah, tapi pakai tak konsisten pun. Ya, betul. Sebenarnya
apa pun kalau kita nak gunakan sesuatu, bukan garam sahajalah, bukan garam aura sahaja, kita kena gunakan dengan konsisten dan juga kena yakin. Apapun produk, apapun produk kena konsisten dan yakin. Apa tujuan kita nak sebenarnya? Kena berbalik kepada niat kita juga, niat kita juga. Jadi apapun hari ni, pakai apa pun kena konsisten. Jangan kita rasa sekarang ni kan kita kena minum vitamin C kan, supaya untuk menghindari daripada imunisasi dan sebagainya kan. Jangan kata hari ni kita minum, besok kita tak kena penyakit. So kena konsisten lah. Kena konsisten. Apa pun hari ni kita buat kena konsisten, kena istiqamah. Benda kita nak buat ni kena istiqamah. Even bukan benda yang untuk mandi je, benda yang untuk makan je kita kena istiqamah. Kita memang kena buat apa-apa sahaja pun kena istiqamah, insya-Allah. Alright. Okay, so berbalik kepada tajuk kita tadi, bagaimana JM berbekalkan dengan RM300 untuk membina perniagaan aura rezeki. Membina perniagaan aura rezeki. Seperti yang JM kongsikan kepada anda semua semalam, okey, JM mencapai jualan sebanyak melebihi RM1 juta hanya ambil masa 6 bulan sahaja. Bayangkan dengan berbekalkan RM300, pertama sekali JM beli garam, JM beli material, kedua JM beli balang, botol, botol. Masa tu JM gunakan botol yang apa? Botol yang bekas kuih tu, bekas korang letak biskut tu yang tutup warna merah. Itu yang JM beli pada peringkat awal. Sebab JM bukan orang yang dilahirkan ataupun orang yang bisnes dalam industri kosmetik ataupun kesihatan. JM dulu beberapa tahun sebelum JM mengusahakan produk kecantikan dan kesihatan, JM involved dalam bisnes pembekalan cenderamata, pembekalan corporate gift kepada syarikat-syarikat lah di luar sana. So jadi lain sangat bidangnya. Macam mana JM terjun ke dalam bidang kecantikan dan juga kesihatan, ada sebabnya. Masa tu JM diuji dengan kejatuhan bisnes, JM murung, JM tak ada semangat diri, JM hilang keyakinan diri, JM dah tak nak hidup dah masa tu, hutangnya banyak dan sebagainya. Dan alhamdulillah melalui doa kita, sebab tu tuan-puan, bagi JM tak sekolah pandai macam anda semua, JM tak sekolah pandai macam anda semua. Tapi JM percaya yang mana doa boleh mengubah nasib seseorang. Jadi bersungguh-sungguhlah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tak zalim. Pasti nescaya, dia kata nescaya aku akan memakbulkan doa yang hamba aku minta. Tapi bila tu hanya dia yang tahu. Sebab itu adalah rahsianya Allah. Jadi gagal ataupun berjaya ataupun gagal, itu juga rahsia Allah yang kita tak tahu. Apa yang kita perlu buat? Kita buat tanggungjawab kita, kita buat kerja kita, dan kita jangan buat kerja Tuhan. Boleh? Okay, so alhamdulillah seperti yang JM cakap tadi, JM bukan lahir-lahir daripada anak orang kaya dan sebagainya. JM diuji dengan kejatuhan bisnes pada tahun 2014 dengan keyakinan tak ada semangat diri, hilang apa semua. Okey, JM merayu, merintih kepada Allah sebab JM tahu doa boleh mengubah nasib seseorang. So jadi JM yakin dan percaya, bersangka baik kepada Allah. Alhamdulillah Allah dapatkan penawarnya melalui garam. JM mandi garam masa tu, Masya Allah, ya Allah, keyakinan meninggi, semangatnya datang balik, ya Allah, berenergetik. Masa tu JM pun tak tahu mandi garam macam ni ke. Tak tahu, JM tak tahu mandi garam macam ni ke, JM tak tahu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, JM tak tahu mandi garam boleh jadi semangat diri tu apa semua. Cuma JM pernah lah dengar-dengar adalah motivator tu kata mandi garam ni bagus, bagi mandi garam ni boleh menaikkan semangat diri, aura diri dan sebagainya. So JM masa tu dapat jawapan melalui, Allah ni dia bagi jawapan-jawapan kepada hambanya, bukannya dia letak selepuk dekat atas tikar
solat kita. Bukan, tak ada. Dia datangkan, dia bagi jawapan-jawapan kepada doa-doa kita. Mungkin melalui seseorang, melalui asbabnya, produk, mungkin dan macam-macam. Allah ni tak bagi, dia tak kembalikan doa kita. Dia tak ada selepuk, nak kau ambil atatika sembahyang. Tak, bukan macam tu. Okey, amalan mandi garam ni kena konsisten dan yakin. Ya, betul. Jadi macam itulah kan, Allah ni dia bagi jawapan, bukannya selepuk atas tika sembahyang. Okey, so kena yakin dan kena selalu prasangka yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermula dekat situ, JM mula mandi garam dan bagus, dan daripada situlah niat JM, ya Allah, aku nak buat garam lah. Sebab aku tak tahu nak cakap macam mana bila lepas mandi garam ni. Semangat aku, Masya Allah. Betul. Semangat, ketenangan diri, ketenangan jiwa hanya Allah yang boleh bagi. Asbabnya JM mandi garam, dan asbabnya garam ni dapat memulihkan semangat dan keyakinan diri JM. Bukan sebab garam ni JM semangat, bukan sebab garam ni JM yakin, keyakinan tinggi, tapi asbabnya yang Allah turunkan. Sesuatu benda yang Allah turunkan kepada hamba-Nya adalah tidak sia-sia. Garam adalah asbab JM untuk JM bangkit. Asbabnya garam. Dengan izinnya siapa? Dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bangkitkan semangat diri JM untuk JM teruskan perjalanan ke destinasi JM yang seterusnya. Alhamdulillah, daripada situlah niat JM, ya Allah, aku nak buat garam ni, ya Allah. Sebab apa? Sebab aku tahu ramai lagi orang yang dekat luar sana yang sama nasib macam aku. Sama nasib tu sama macam mana? Sama ujiannya. Macam aku. Hilang semangat diri, tak ada keyakinan diri, hutangnya banyak, bisnesnya lingkup dan sebagainya. Tak boleh tidur malam tau. Tak boleh tidur malam tau. Tak boleh tidur malam. Pusing kanan, pusing kiri. Ni belum cukup. Macam kita lah hari ni. Kita sibuk hari ni Kita sibuk hari ni. Hari ni tengah hari ni kan, nak masak menu apa Kita kan hari ni kan, malam ni kan, kita nak masak menu apa Sedangkan orang lain, sedangkan orang lain tengah apa tau? Tengah fikir macam mana nak bayar anak ni, duit anak, duit pengasuh anak. Macam mana nak bayar duit kereta Macam mana nak bayar duit rumah Macam mana nak bayar itu, macam mana nak bayar ini. Kan? So macam itulah kan. Jadi runsing tau sahabat semua. Risau tau, resah tau. Okey, risau tau, resah tau. Jadi apa yang JM niatkan hari ni, ya Allah, aku nak buat garam, ya Allah, sebab ramai lagi orang dekat luar sana yang perlu aku bantu. So alhamdulillah alhamdulillah. Dengan atas izin Allah, dengan izinnya masa tu JM buat seorang-seorang tau. JM buat seorang-seorang tahun 2015. JM lah yang bungkus, JM lah yang buat packing, JM lah bungkus packing sama, JM lah yang jumpa customer, JM lah yang hantar, JM lah yang itu, JM lah yang ini. Sehari tuan-puan, dengan kudrat yang ada, JM boleh angkat produk garam ni 600 kilogram sehingga lebih 1500 kilogram setiap hari. Apa yang korang nampak bolehlah sekarang. Bolehlah korang nampak. Oh lah, JM sekarang senang lah, ejen dia dah banyak. JM sekarang bolehlah cakap, dah kaya, dah banyak duit. Tapi you all semua, kita tengok berbalik kepada bila kita bermula tu. Berbalik kepada apa? Berbalik kepada dekat mana kita bermula. Ingat balik kita bermula tu dekat mana. Jadi dekat situ. Jadi bila dekat situ, Allah nak uji juga lagi bagaimana cara kita menguruskan rezeki kita. Adakah kita fikir perut sendiri je? Kena juga fikir pasal orang lain juga. Dekat situ ada lagi ujiannya. Dah sukses juga macam ni. Dah ejennya ramai. Dah ejennya ramai. Dah setahun pula jualan ataupun sale syarikat juta-juta.
Kan? Ada juga ujiannya lain juga lagi. Sebab hidup ni adalah ujian tuan-puan. Sampailah kita mati nanti. Memang ada je ujiannya. Ada je perjalanannya. Bukan korang tengok hari ni sukses tak ada isu-isu yang timbul. Bukan. Ada isu-isu yang timbul. Okey, baru-baru ni bukan barulah isu ni, isu pasal Shopee lah. Nak cerita pasal isu pasal Shopee. Mungkin ada di antara anda yang sangat-sangat terkesan dengan isu Shopee, yang ada di antara kita jual produk dengan harga yang murah. Okey, sahabat-sahabat semua. Isu ni bukan sejak Shopee dan Lazada bukalah isu ni timbul. Isu ni timbul. Sebab apa? Sebab online kan isu ni timbul. Kalau dulu tak ada isu ni timbul. Tapi untuk isu aura rezeki ni, yang mana yang ada buat jualan murah di Shopee dan juga di Lazada, okey, isu ni daripada tahun 2015 lagi. Masa tu JM start buat bisnes. JM start buat bisnes. Okey, jadi isu ni memang dah lama. Apa yang kita perlu buat, HQ buat, okey, kita buat report. Bila HQ buat report, dan HQ juga pernah naik ni ke kedai yang jual murah tu tadi. Ada di antara kita ada buat lebih kurang dalam 3 tempat di Bangi, di area Bangi. Kita naik, kita panjat sendiri. Rumah flat, ada yang rumah flat, ada yang kedai, ada yang rumah flat dekat bawah ada kedai yang kebanyakan jual-jual jamu. Yang kebanyakan jual-jual jamu. JM sendiri yang tanya, berapa harga aura rezeki ni? Dia kata RM30. Masa tu dia jual RM30. RM30 murahnya. Kalau dia kata kalau puan nak mahal, belilah kat tempat lain. Dia kata saya jual murah-murah je. Dia cakap dengan aku ni, pengasas memanglah. JM pengasas yang tidak dikenali, sebab JM memang sangat-sangat tak apalah. Orang tak kenal aku pun tak apa. Yang penting orang pakai produk aku, dia sihat, dia bangkit semangatnya macam aku juga. Macam tu. JM orangnya yang macam tu. So, bukan tak panjat you all. Mungkin ada di antara anda yang sedang melihat, yang sedang emosi dengan situasi Shopee ni. Dekat sini sekarang. Okey, jadi JM terangkan. Okey, JM berharap sangat-sangat dekat you all. Isu ni isu yang memang dah lama dah. Dah lama, dan memang produk apa pun, bukan hanya produk aura rezeki sahaja, produk apa pun mengalami isu yang sama. Isu yang sama ni bukan sebab HQ tak apa. Bukan sebab HQ tak ambil tindakan. Bukan sebab HQ buat apa? Bukan sebab HQ tak ambil tindakan. Bukan sebab HQ tak prihatin. Bukan sebab HQ tak melihat. Bukan. Hari ni kita buat, HQ buat kerja HQ. Okey, tapi benda ni benda yang kita tak boleh nak kawal. Yang HQ tak boleh nak kawal. Bila kita pergi, dia tak jual produk kita, tapi dia buka akaun lain pula. Bila dia so macam-macam lah orang ni, kita sebenarnya kena seimbang dekat situ. Kena seimbang dekat situ. Yang mana, okey, HQ ni dah jual dengan harga betul. HQ jual kepada stokis harga yang betul. Harga yang ditetapkan oleh jadual HQ. Okey, keuntungan kat situ lebih kurang ada yang RM10, ada yang RM12. Jadi, kita pun tak tahu sama ada stokis itu sendiri tak jujur dan amanah dengan okey, alright. So JM sambung lagi. Okey, bukannya HQ tak ambil tindakan, HQ ambil tindakan. Jadi hari ni bagi JM lah, hari ni kita kat sini perlu ada kerjasama. Perlu ada kerjasama. Kita kena ada jujur dan amanah yang tu tadi. Jujur dan amanah. Bukan apa, kita hari ni bagi anda semua ni ejen-ejen, mungkin ejen-ejen produk lain mungkin kan. Hari ni kita kena fikir keberkatan lah. Kita kena fikir keberkatan. Kalau hari ni anda nak jadi macam seller Shopee yang jual murah dekat mana? Dekat Shopee tu. Okey, anda jual lah. Anda jual lah. Anda nak jadi seperti mereka juga. Anda jual lah. Dengan harga yang murah, mungkin RM30, mungkin RM40, mungkin tak, anda jual lah. Anda jual lah. Tapi anda kena ingat keberkatan. Duit yang kita nak bagi untuk darah daging anak kita, untuk susu anak kita, untuk makan kita, untuk bagi makan anak kita, untuk bagi makan mak ayah kita.
korang kena tahu juga yang mana dalam yang sepatutnya harga jualan adalah RM40, tapi you all jual dengan harga RM30, RM26. Kat situ korang dah ambil rezeki orang lain. Rezeki itulah yang dia nak beli susu anak dia. Rezeki itulah yang dia nak bagi makan untuk anak dia. Tapi korang ni yang tak jujur dan amanah, jual dengan harga murah, kan? Kat situ korang tanggung sendirilah. HQ buat kerja HQ. Dan JM minta sangat-sangat kepada anda semua, seller-seller yang amanah, jujur dan amanah ni, tolong buat report ramai-ramai di Shopee. Bantu JM untuk mempercepatkan Shopee untuk ambil tindakan. You all tak boleh hanya nak tunggu HQ je. Lepas tu you all pula prasangka lagi tu. Tak cukup katanya HQ yang jual dengan harga murah, korang kata HQ pula yang apa? Yang supply dekat pemborong-pemborong. Kan? Korang sangka-sangka juga yang macam tu kan? So tapi tak apalah. Kan? JM tahu duit apa yang JM nak bagi makan untuk diri JM. JM tahu duit nak bagi makan staff JM. JM tahu duit nak beli susu untuk anak-anak JM. JM tahu jadi kita kena fikir keberkatannya tu. Keberkatannya. Jadi kalau you all rasa you all nak jadi macam seller yang tidak jujur dan amanah, ambil rezeki orang lain, terpulang. Terpulang. Tapi JM nak ingatkan sekali lagi, rezeki kita bukan atas kedai Shopee. Rezeki kita bukan atas kedai Lazada. Rezeki kita bukan atas sebab kawan-kawan kita yang beli. Rezeki kita bukan sebab stokis dan ejen kita. Ingat ya, rezeki kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka-mereka ini adalah asbabnya, perantara untuk rezeki kepada kita. JM juga bukan rezeki korang ditentukan oleh HQ orang rezeki, bukan. JM adalah jambatan dan JM adalah perantara rezeki untuk korang semua. Jadi fahamkan dan hadam. Boleh? Okey? Alright, berbalik kepada bagaimana JM mencipta ataupun JM bermodalkan RM300 untuk JM membina perniagaan Aura Rezeki. Semuanya semuanya dia kena jugalah kena percaya pada diri. Sebab tu JM nak kongsikan kat sini kan tentang apa? Tentang law of attraction. Tapi korang pada peringkat awal JM belajar tentang law of attraction, jadi keliru tau. Jadi keliru. Ni nak cakap terus terang, sebab tu JM pernah cakap ilmu perlu difahamkan. Ilmu perlu difahamkan. Banyak sangat ilmu akan jadi keliru. Bila ilmu tak faham dan tak amal akan jadi keliru, sebab kita tak urus ilmu tu baik-baik. So JM antara 10 tahun yang lepas JM belajar tentang ilmu hukum tarikan, tentang ilmu law of attraction. Dekat situ keliru JM apa tau? Cikgu tu kata pergi je dekat butik mewah tu, contohnya kedai LV, kedai Gucci, pergi dekat situ pegang-pegang, nanti tak lama dapatlah tu. Pernah tak macam tu? Nanti kalau pergi dekat kedai kereta, kita nak beli Lamborghini ni, nak beli Lamborghini, pergilah dekat showroom kereta tu. Lepas tu pegang-pegang, besok dapat. Ada tak macam tu? Ada kan? Pada peringkat awal JM keliru tau. JM pergi kedai kereta, pegang-pegang kedai kereta. Lepas tu pergi kedai LV, Gucci dekat KLCC tu. Tapi bila kita cuma macam tu je, tak ada tindakan, tak ada usaha, ada boleh dapat? Tak. Kita kenapa? Kenalah. Macam JM buat garam ni, sehari kena angkat 600 hingga 1500 kilogram. Itu usaha kita, itu tindakan kita. Sebab itulah melalui perantaraan
kita nak dapatkan beg LV tu tadi, kita nak dapatkan kereta Lamborghini tu tadi melalui apa? Melalui usaha dan tindakan. Sebab apa? Sebab Allah tak tengok pada hasilnya. Allah melihat kepada usaha kita. Kan? Allah melihat kepada usaha kita. Betul? Okey, so JM tak naklah tanya betul ke tidak kan. Jika JM salah, ampun dan maaf. Tapi itulah perjalanan JM ya. Itulah perjalanan JM. Yang mana tak ada benda-benda yang pegang-pegang, yang feeling-feeling kita dapat. Tak ada benda yang kita doa-doa, feeling-feeling kita dapat. Betul, apa yang kita fikirkan, yang kita rasakan akan berbuahkan hasilnya. Akan dapat hasilnya. Tapi di antara kat situ, apa perjalanannya? Sama ada kita buat ataupun tidak. Satu masa dulu JM sangat keliru dan tak buat apa-apa. Nunggu je. Okeylah. Sepatutnya kan dulu JM tahun 2006, masa tu tahun 2006-2007, masa tu JM kena buat apa tau? Kena buatlah marketing kan. Jumpa pegawai sana, pegawai sini. Tapi tak buat. Sebab apa? Sebab macam tu lah tadi. Hukum tarikan. Pergi-pergi kedai Lamborghini, pegang-pegang, besok dapat. Macam tu. Sebab JM tak faham ilmu. Ya, JM tak faham. Sebab tu anda kena dengan ilmu ni, kena urus ilmu tu betul-betul. Jangan semua benda nak belajar. Betul, boleh belajar. Tapi uruskan betul-betul ilmu tu. Bagi kita amal dan faham satu-satu. Ya, daripada situlah JM mula salah kat situ. JM mula salah kat situ. Aku dah salah dah ni sebenarnya. Mesti kena diikuti dengan usaha dan tindakan. Doa saja pun tak boleh. Doa saja pun tak boleh. So daripada situ, okey, JM mulalah. JM pergi butik-butik mewah. JM sukalah antara nak buatkan macam-macam ni kita kena ada lagak orang kaya. JM buat. Kita kena ada lagak orang kaya tu. Macam mana nak lagak orang kaya? Sesekali pergilah makan kat hotel. Okey, benda ni apa yang JM ceritakan ni adalah cerita JM pada tahun 2015 lagi. JM dah road to satu Malaysia untuk bercerita tentang ni. Sedikit-sedikit tips lah yang JM ada. Apa yang JM buat. Okey, walaupun ketika itu JM pergi hotel naik apa? Proton Saga je. Punyalah nak dapatkan vibe tu, nak dapatkan vibe orang kaya tu. Nak dapatkan vibe orang kaya, naik Proton Saga, parking dekat mana? Dekat valet parking. Dekat valet parking. Masa tu memang tak ada duit, tapi memang adakan jugalah. Sebab nakkan energy ataupun nakkan vibe orang kaya tu. So, apa yang JM buat? Naik Proton Saga, parking dekat valley. Bila parking dekat valley ni, yang jaga, yang tukang valley tu, yang orang Bangla tu, tak nak buka pintu aku. Mentang-mentang aku naik Proton Saga. Mentang-mentang lah aku naik Proton Saga. Tapi aku ada kisah. Kau kena bukakan juga pintu aku. Bila dia buka pintu tu kan, ya Allah, nikmat tu rasa macam, ya Allah, macam orang kaya-kaya betul. Macam tu tau. Macam orang kaya-kaya betul, macam tu. So, sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan vibe kita. Kita nak rasa macam mana nak jadi orang kaya. Ini tak, kadang-kadang kita ni tunggu kaya, barulah ada feel orang kaya tu. Jadi nak dapatkan feel orang kaya tu, kena nak jadi orang kaya, kenalah dapatkan feel orang kaya tu. Kenalah dapatkan feel orang kaya. Lepas tu satu lagi benda yang JM buat adalah makan dekat minum dekat coffee house. Dekat hotel. Nak rasa juga tu feel orang kaya. Tapi JM punya teknik dalam masa yang sama, masa yang JM buat parking tu, JM parking dekat valet parking, JM keluar, Bangla tu tolong bukakan pintu. Aku rasa macam angin dah terbangkanlah tudung ni kan. Dengan kasut tumit yang tinggi kan, keluar. Masa tu badan kecil lah macam ni kan. Masa tu dengan kasut boot tinggi tu keluar, dengan angin sepoi-sepoi. Ya Allah, nikmatnya jadi orang kaya ni. Kena rasa feel yang tu. So dalam masa yang sama ada orang yang parking, memang kereta betul-betul kaya ni, bukan Proton Saga tu tadi kan. Kat situ kita doa.
Kita berdoa, JM berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah kekayaan mereka tu ya Allah, kereta besar tu ya Allah kepada aku juga. Macam tu. JM berdoa. JM berdoa. Bukannya JM itu JM usaha tu. JM usaha tu, usaha. Untuk apa? Untuk parking dekat valet parking. Walaupun naik apa? Walaupun naik saga dalam masa yang sama, doa. Doa. Sebab apa? Sebab Allah kata bila kita mendoakan orang lain, doa yang sama akan dapat kepada kita. Doakanlah kepada kita, ya Allah, Kau kayakanlah lagi orang tu ya Allah. Ya Allah, Kau kayakan lagi orang tu ya Allah. Kau bahagiakanlah hidup dia ya Allah. Kau makmurkanlah dia ya Allah. Sebab apa? Sebab pasti doa yang sama Allah bagi kepada kita. Kita tak tahu kan? Tak tahu tak apa. Itu yang JM buat. Bila sampai dekat coffee house, bila sampai dekat coffee house, nak rasa ni hidup macam orang kaya, nak dapatkan feeling macam orang kaya. Biarlah orang cakap apa? Alah, dah miskin tu miskin lah. Nak berlagak macam orang kaya. Sebab aku nak kaya lah. Aku nak dapatkan feel macam mana nak jadi orang kaya tu. Kenalah buat dulu. Nak tunggu kaya tak tahu bila. Sebab itu rahsianya Allah. Jadi, apa yang kita perlu buat sekarang ni? Sekarang ni. So, JM buat. JM pergi dekat coffee house, kan? Tapi, bila pergi dekat coffee house, kenalah ukur baju di badan sendiri. Janganlah pula dekat coffee house tu, kan, kau tengok dalam purse kau cuma ada RM50. Lepas tu kau order pula chicken chop. Kau order pula lamb chop. Kau order pula chop tu. Ukur bajulah di badan sendiri. Dengan JM masa tu JM minum teh tarik je. Minum teh tarik secawan, harga teh tarik RM12. Secawan RM12. Apa yang JM buat? Minumlah pelan-pelan. Engkau tak gelojoh minum, janji nak habis cepat. Minum pelan-pelan. Orang kaya minum pelan-pelan. Minum pelan-pelan ni ada gaya tau. Minum sikit. Minum, letak lagi. Minum lagi sikit. Feeling tu kena ada. Ini tak, janganlah terus tenggak habis. Macam mana nak feeling? Dalam kat situ juga, mana yang ada makan-makan dengan kita ni, orang-orang kaya yang mejanya penuh dengan lamb chop, chicken chop, apa segala chop, Tom Hawk ke apa Hawk ke, semua ada lah. Incredible Hulk je yang tak ada, kan? Yang tu engkau doa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kekayaan itu kepada aku juga ya Allah. Kayakanlah dia lagi ya Allah. Banyakkanlah duit dia lagi ya Allah. Harmonikanlah bahagiakanlah kehidupannya ya Allah. Doa yang sama Allah bagi kepada kita. Doa yang sama Allah bagi kepada kita, insya-Allah. Right? So ini tak. Ini tak. Engkau nampak Datuk Wida tu terkedik-gedik dengan emas yang besar-besar berjojol-jojol tu, engkau mengata pula. Itu tak sedar diri ke tu? Itu dah hilang akal ke tu? Banyaknya sangat pakai. Tak payahlah. Biar dia jadi diri dia. Dia tak jadi orang lain. Sebab tu JM cakap di awal-awal tadi, kita kena jadi diri kita. Kita jangan jadi macam orang lain. So Datuk Wida, dia jadi diri dia. Dia jadi diri dia. Dia dah banyak sangat duit. Dia tak tahu nak buat apa. Sebab tu jadi macam tu. Alah, banyak duit tu sedekah je lah JM. Kita tahu dia sedekah. Berapa banyak dia sedekah kita tahu. Sedekah tak payah cakap-cakap. Dia sedekah juta-juta pun kita tak tahu. So, biarlah apa yang JM buat. Dengan orang lain mengata-mengata. JM tak. JM puji dia. Ya Allah, Masya Allah. Datuk Wida, saya suka sangat Datuk. Datuk ni sangat menghiburkan. JM puji dia. Ya Allah, dalam hati JM, ya Allah, Kau berikanlah kekayaan Datuk Wida tu kepada aku juga ya Allah. JM minta macam tu. JM minta dengan Allah. JM syukur apa yang Allah bagi dekat JM. JM doakan lagi, ya Allah, kayakanlah lagi Datuk Wida tu ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah hidup dia ya Allah. Kan? Macam tu. Sebab nak dapat doa yang sama Allah bagi untuk kita. Mudah je tuan-puan, sahabat semua. Kita janganlah doakan yang tak elok-elok. Sebab kita akan dapat doa yang sama balik. Jika hari ni kita doa yang tak elok-elok, kita akan dapat doa yang balik sebenarnya. Doa yang tak baik tu kepada kita juga. Doa yang tak baik tu kepada kita juga. Jadi kita kena apa? Kita kena
baik. Doa yang sama juga Allah bagi kepada kita. Alright. Macam mana nak tengok komen yang ni ya? Komen yang letters macam tak naik je kat sini. Bukan tak naik lah, maksudnya tak nampak. Ada tapi tak nampak. Dekat situ bawah. nampak. Dia bahagian bawah sekali. Itu yang latest. Okay. So, itulah. Jadi, itu law of attraction sikit lah yang JM boleh kongsikan kepada anda. Dan, korang memanglah, kalau apa yang JM kongsikan ni, apa yang JM kongsikan, macam mana JM buat jualan sebanyak lebih 1 juta dalam masa 6 bulan. Okay, apa yang JM buat, ini kan, korang nak ambil teknik ni, ambil. Korang tak nak, korang tak payah ambil. Kalau korang rasa benda, sebab JM jarang cerita dalam public. JM jarang cerita dalam public. Tapi kalau korang rasa korang nak ambil, korang ambil. Tapi kalau korang rasa benda tu syirik untuk korang, korang tak payah ambil. Okay, JM, apa yang JM buat adalah JM suka bercerita ataupun bertegur sapa dengan produk. JM suka bercakap dan bertegur sapa dengan produk. JM sukalah. JM suka sangat-sangat. Sebab apa? Sebab JM tahu, JM yakin yang mana setiap produk, setiap benda yang Allah turunkan ke bumi, setiap benda yang Allah jadikan, dia ada roh dia. Dia ada roh dia. Nanti kenapa JM cakap ada roh dia, tapi kenapa yelah, nanti kalau kau pergi kat luar sana, pokok tu cakap dengan kau pengsan lah pula, kan? Kenapa dia ada roh tapi tak boleh bercakap pokok tu? Nanti pokok tu bercakap, kau pengsan pula. Tapi percayalah, setiap benda ada roh dia. Sebab tu kita tahu yang mana benda-benda hidup ni, contohnya macam pokok, benda-benda hidup ni macam pokok dan lain-lain ni, dia tak buat kerja apa, dia hanya bertasbih, berzikir aja kepada Tuhannya, kepada Allah, kan? Jadi sebab tu JM suka, teknik yang JM gunakan adalah JM bercakap dengan produk JM. Setiap hari JM akan bercakap produk-produk semua, macam tu. Bantu JM tahu, pergi keluar, cari pengguna baru, bantu dia orang. Bagi salam, Assalamualaikum semua produk-produk aku, macam tu. Garam-garam semua, ataupun kalau korang jual kuih ke, produk-produk aku, kuih-kuih semua, macam tu. Macam tu. Kenapa JM cakap macam tu? Sebab JM teringat balik tau. Dengan arwah mak lah. Masa tu dia datang rumah, JM ni suka tanam pokok bunga. Tapi pokok bunga tu kan tak pernah nak hidup. Dia hidup segan mati tak mau. Macam dia mati, lepas tu daunnya tak ada, bunganya tak ada. Hidup segan mati tak mau. Kurus kering, kan? Lepas tu masa JM tengah siram pokok tu, mak ada tau, arwah mak ada. Dia kata apa? Cubalah kalau siram pokok tu, dia kata, cakap dengan pokok tu. Buat bunga lah cantik-cantik. Suburlah daunnya. Mak kata macam tu. Lepas tu, kenapa pula nak cakap macam tu? Bila JM ada ilmu, baru faham yang mana benda-benda ni yang Allah tumbuhkan ni, yang Allah bagi ni, yang Allah bagi dekat kita ni, tak kisahlah apa sahaja, yang mana ada roh dia. Ada roh dia. So kita ingat tak, macam kita pernah tak macam kita cakap kita cakap dengan kereta kita. Kereta aku rasa kan macam aku nak tukarlah kereta baru. Apa akan berlaku dekat kereta tu? Okey, apa akan berlaku dekat kereta tu? Cuba tengok mana dia punya ni, tak nampak. Apa yang akan berlaku dekat kereta tu? Okey. Kereta tu akan mogok. Kereta tu akan mogok. Mogok apa? Rosak. Okey, itulah rosak, inilah bateri habis lah, kan, macam-macam. Minyak hitam nak kena servis lah, kan, macam-macam, kan. So kat situ. Jadi dia macam tu lah. Dia lebih kurang macam tu. Macam contohlah, bapak kita ada pokok mangga. Pokok mangga, ya Allah, daunnya lebat sungguh. Hari-hari
hari-hari masa tu JM ni lah yang nak kena apa? Yang nak kena sapu ni. Ya Allah, memanglah marah kan. Hari-hari nak sapu apa? Nak sapu kan. Lepas tu kan bapak cakap apa? Kita potong je lah pokok ni. Sebab apa? Sebab banyak sangat daunnya kan. Kita potong je lah pokok ni. Apa yang berlaku dekat pokok tu? Esok elok aja apa? Dia berbunga-bunga. JM ada tahu satu dekat depan ni pokok buah longan tahu masa tu. Lepas tu bila JM nak buat rumah, nak buat pagar rumah, JM cakap dengan kontraktor tu, dia tu orang Indonesia tau. Dia kata JM kata, alah buang je lah tu Wak. Apa ni pokok longan tu tak berbuah-buah. JM cakap masa tu dia nak siapkan rumah. Macam nak buat pagar tu macam agak lama lagi lah, beberapa bulan lagi lah kan. Sebab nak kena siapkan rumah pun dah ambil masa 7-8 bulan masa tu. Jadi nak buat pagar tu lambat lagi lah. So JM cakap buang je lah pokok tu kan sebab tak berbuah. Apa yang berlaku kat situ? Ya Allah kan. Berbuah dan JM dapat makan buah longan tu. JM dapat makan buah longan tu. Ya Allah, ya Tuhanku, nampak tak kat situ kan? Sebab apa yang Allah turunkan, apa yang Allah bagi ni, benda-benda ni semua ada roh dia. Semua ada roh dia. Jadi kita kena cakap baik-baik je. Kita kena cakap baik-baik. Dan JM buat juga teknik ni, teknik yang kita print kita punya statement bank account kita tu. Bank statement account kita yang tak seberapa ada tu, yang kalau kosong-kosongnya tu mungkin ada 1, mungkin ada 2 tu, mungkin ada 3. Kalau rasa bagus sangat tu mungkin ada 5 kosongnya kat belakang. Macam tu. Okey, apa yang JM buat? JM buat tau. Aku ni memanglah kalau cikgu cakap tu memang semua buat. Semua buat. Apa yang JM buat masa tu, print statement account tu yang ada bakinya berapa ringgit kat bawah tu, okey, padamkan dekat baki statement tu, JM tulis. Tulis pun kena logik. Ini kau tulis 1 juta. 1 juta. Lepas tu dengan tak ada apa-apa yang kau buat, tiba-tiba kau rasa boleh dapat 1 juta. Kan? Tulis dengan logik, dengan angka yang logik. Mungkin tulis mula-mula mungkin 5,000 dulu, baki akaun 5,000, lepas tu naik lagi 10,000, okey, naik lagi. Sebab dia macam ni tau. Allah ni dia nak bagi dekat kita, okey, contoh kita nak 10,000. Okey, ya Allah hari ni JM lah, contohnya lah, JM tak nak, JM nak 1 juta. JM dah boleh letakkan 1 juta sebab JM ada apa nak diusahakan. So korang korang yang baru-baru nak buat bisnes, mungkin korang nak capai 10,000, nak capai, bukan capai lah, maksudnya korang nak income dalam apa yang korang usahakan 10,000. Okey, 10,000. Allah dia melihat ni. Allah nak tahu ni, 10,000 aku boleh bagi dekat engkau ni. Aku boleh bagi kat engkau 10,000. Tapi aku nak tahu 10,000 tu kau nak buat apa? Kena jelas. 10,000 tu kita nak buat apa? Sebab tu JM, bila JM minta 1 juta ketika itu, JM tulis hutang JM ada berapa nak selesaikan. JM tulis nak bagi mak ayah berapa, nak simpan berapa, nak buat enjoy berapa, nak sedekah berapa, nak itu berapa. Kena spesifik, kena detail dari kat situ. Ini kadang-kadang kita nak minta dengan Allah ni 10,000 kita nak minta. Tapi kita sendiri pun tak tahu 10,000 tu untuk apa. Sebab tu kena tulis. Kena tulis. Kena tulis, kena tahu untuk apa. Sebab macam kita lah, anak kita hari ni nak pergi sekolah. Tapi dululah, sekarang dah tak ada budak sekolah kan. Ataupun anak kita nak beli baju dekat Shopee. Nak beli baju dekat Shopee. Ibu nak beli baju lah dekat Shopee. Beli baju? Baju apa? Kita tanya lagi. Alah, baju kurung tu. Baju kurung apa? Berapa ringgit? Kita tanya banyak. Macam tu lah. Allah tu macam tu lah. Tapi Allah ni, dia tak adalah tanya-tanya, kau nak berapa JM? Kau nak berapa 10,000? Tak. Sebab tu dia tak tanya macam tu. Tapi dia nak bagi ni atas alasan apa aku nak bagi kau 10,000 sebulan ni. Kena tulis. Kena tulis. Kena detail kat situ. Dan itu yang JM buat. Statement bank. Dan daripada dululah sehingga kini lah, JM antara orang yang beli apa-apa yang JM tak tawar. Tidak suka nak menawar.
Sebab guru JM cakap, tapi alhamdulillah JM sebenarnya dah praktikkan benda ni sebelum JM dapat ilmu lagi. Rupanya bila kita menawar tu sebenarnya kita menawarkan harga diri kita. Ya, kita menawarkan harga diri kita. So, baru JM faham. Sebab tu JM daripada dulu sampai sekarang, kalau korang kata JM boleh lah beli apa-apa tak tawar. JM orang kaya. Dulu aku tak, sama je macam kau. Duit ada berapa belas je dalam akaun, berapa puluh je dalam akaun. Tapi JM antara orang yang tak suka nak tawar-tawar. Rupanya bila JM tahu menawar itu adalah sebenarnya kita menawarkan harga diri kita. Menawarkan harga diri kita sendiri untuk jadi rendah dan jadi rendah. Allahu Akbar, kan? So jadi kadang-kadang itulah kadang-kadang kita yang buat bisnes ni kan, harga kita ni RM40, untung kita ni RM5. Nak pergi COD lagi, sampai dekat sana pula customer tu yang beli ni, korang ni pakai-pakai yang beli ni nak minta tawar lagi. Kau tak tahu ke yang kau tawar tu 20 sen ke RM1 ke, itulah duit dia orang nak cukupkan beli susu anak. Kita tak tahu itulah duit yang mereka nak cukupkan untuk isi minyak ni, tuang minyak ni nanti ni, nak balik ni, nak pusing balik ni. Hari ni belajarlah, belajarlah untuk menyelami, menyelami hati orang lain. Jangan dia untung, baru untung RM5, hantar kat kau suruh COD pula, tuang duit sendiri, kau tak bayar pula minyak, kau tak bayar pula duit COD kan. Dia nak tuang minyak tu, duit yang dia nak tuang minyak pun kau minta suruh kurangkan. Macam mana? Kesian. Kesian. Jadi apa pun hari ni, untuk berjaya ni, kita mulakan dengan apa yang kita ada. Kita mulakan dengan apa yang kita ada. JM bermula dengan RM300 dengan beli garam dan juga beli masa tu beli apa? Beli botol. Okey, lepas tu hantar-hantar ke orang, pecah pula botol tu. Ya Allah, itulah kegagalan. Bila gagal kita belajar, bila gagal lagi kita belajar, bila gagal lagi kita perbaiki lagi. Bila gagal kita perbaiki diri. So kat situ kita belajar, Okey. So yang kat situ. Lepas tu dan bila kat situ JM buat dekat rumah je. Bersepah ni. Masa tu pinjam ruang rumah orang, kawan. Masa tu pinjam sebab rumah JM kecil, rumah JM kecil dan tak ada ruang pun untuk JM buat untuk packing dan sebagainya. JM pinjam ruang rumah orang. JM pinjam ruang rumah orang. JM bermula daripada apa yang ada. Bukan terus-terus ada bangunan hampir 1 juta. Tak, bukan. JM bermula dengan apa yang ada. Jadi JM bermula dengan apa yang ada, berbekalkan RM300 tu, itulah JM rolling. Jangan korang rasa bila hari ni korang tak ada duit, korang nak tunggu, nak bermula, korang nak kena ada duit dulu. Jangan. Nantilah JM modal belum cukup lagi ni, nak dulukan, nak mulakan. Korang mulalah dengan apa yang ada. Ada handphone kan? Mulakan dengan handphone. Ada mulut kan? Mulakan dengan mulut. Ada mata kan? Mulakan dengan mata. Ada tangan kan? Mulakan dengan tangan. Jadi kerja orang yang tak ada modal ni, dia berganda lebih banyak lagi kerja dia daripada orang yang ada modal. Tak apalah, itu rezeki dia kan? Rezeki kita ni, rezeki yang orang yang tak ada modal, yang hanya ada modal sedikit saja. Kita mulakan dengan apa yang ada. Mungkin ada di antara anda yang pernah pergi HQ lama, Aura Rezeki HQ lama yang berada dekat area rumah. Ya Allah, aku rasakan macam korang pun malu nak jadi ejen. Sebab apa? Sebab JM bermula dengan apa yang ada. Dengan bermula dengan apa yang ada. Tapi ada JM kisah cakap orang. Sebab yang hendak hari ni JM. Yang jelas matlamatnya apa yang JM nak capai adalah JM. Tak kira lah orang nak kata HQ buruk lah, tak kira lah orang nak kata HQ itulah, tak kira lah. Sebab JM hanya nampak matlamat JM. Jadi bermulalah dengan apa yang ada, bermulalah dengan apa yang ada, insya-Allah. Okey? Dah lebih lah hari ni, sampai pukul 12 lebih. Okey, sebab tadi pun kita mula lewat kan. Okeylah terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama dengan JM. Minta tolong yang ada sekarang ni dengan JM, tolong sharingkan video JM ni. Sebab kita tak tahu melalui sharing video kita ada yang bangkit
untuk bangkit kehidupannya Tak adalah nak mengharap je orang bagi. Kan sebab macam baru-baru ni kan adalah orang tu kata JM, adik saya ni JM dia dah kehilangan kerja, anak dia pula bla 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 bla. Apa ni lagi? Isteri dia pula suri rumah tangga. Lepas tu JM tanya, berapa umur adik tu? Berapa umur? Dia kata bukan adik lah kot, tak tahulah siapa kan. Berapa umur budak tu? Oh, dia baru 26 ke 27 tahun. Ya Allah, gagah lagi, sihat lagi, segak lagi. Macam-macam boleh buat kerja kan untuk nak beli susu anak. Hari ni kita janganlah sampai nak macam tu. Sampai nak downgradekan diri kita, sampai meminta-minta dengan orang, sehingga kan kita lupa kurniaan Allah, anugerah Allah, apa yang Allah bagi kepada kita, sihat tubuh badan, umur yang masih muda lagi, akal yang boleh berfikir, macam-macam. Okeylah semua, malas dah nak membebel lah. Okey, terima kasih kepada semua di TT, di IG dan juga di Facebook. Minta maaf sangat-sangat, ampun dan maaf. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dan temui JM besok di channel Ice to Win di Clubhouse jam 9 hingga 10 pagi. Okey, JM akan berkongsi bersama dengan ramai lagi usahawan di Malaysia, dan JM sebagai speaker untuk esok, dan juga jam 11 masih lagi bersama JM dengan tajuk apa jam 11 esok jap jam 11 tajuknya apa besok? Aduh, hai lupalah besok. Kita ada tajuk dia lah, JM lupalah. JM tak ingat. Tapi ada tajuk dia untuk besok. Jadi bersama dengan JM di waktu yang sama jam 11, tapi besok ada di channel Clubhouse jam 9 hingga 10, dan 11 di Facebook, IG dan TikTok jam 11 Okey, semua jumpa lagi. Assalamualaikum.